Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembentangan saya pada hari ini, kajian rintis strategi pembelajaran kosakata pelajar bahasa Arab sebagai bahasa asing. Saya ialah pembentang iaitu Nadilah Abdul Pisal dari Akademi Pengajian Bahasa UiTM Cawangan Perlis. Sebagai pengenalan, isu penguasaan kosakata yang terhad akan menjejaskan pencapaian bahasa Arab pelajar sebagaimana yang dinyatakan oleh Harun 2014. Selain daripada itu, penguasaan kosakata yang terhad juga turut memberi kesan terhadap kemahiran berbahasa yang lain seperti mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kelemahan pelajar bahasa Arab sebagai bahasa asing menguasai kosakata dapat dilihat berdasarkan penilaian ujian mendengar dan ujian bertulis di UiTM Cawangan Perlis. Kelemahan ini turut berlaku di peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Hal ini sangat membimbangkan. Justeru, pendedahan kepada penggunaan strategi kosakata yang berbagai perlu dilakukan bagi memastikan pelajar tahu bagaimana proses pembelajaran harus dilaksanakan untuk menguasai kosakata bahasa Arab. Menurut Oxford 1990, penggunaan strategi pembelajaran bahasa dapat menjadikan pembelajaran lebih mudah, cepat, seronok, berdikari dan efektif. Antara sarjana yang mengemukakan klasifikasi khusus bagi strategi pembelajaran kosakata adalah seperti Gu dan Johnson 1996, Smith 1997, Nation 2001, Al-Shuairikh 2001 dan Takat 2008. Kajian terawal yang ditemui mengkaji strategi pembelajaran kosakata untuk bahasa Arab sebagai bahasa asing ialah kajian yang dijalankan di Arab Saudi oleh Al-Shuairikh tahun 2001. Kebanyakan kajian strategi pembelajaran kosakata yang ditemui di Malaysia masih di peringkat permulaan kerana kebanyakannya menjurus kepada bentuk tinjauan dalam lapangan yang berbeza sama ada di sekolah ataupun di institut pengajian tinggi. Kajian ini menggunakan klasifikasi strategi pembelajaran kosakata oleh Al-Shuairikh 2001. Terdapat 7 konstruk strategi utama yang dikemukakan oleh Al-Shuairikh iaitu yang pertama, strategi bukan kamus, yang kedua, strategi kamus, yang ketiga, strategi mengambil nota, yang keempat, strategi memori, yang kelima, strategi latihan, yang keenam, strategi metakognitif dan yang ketujuh, strategi pengembangan kosakata. Terdapat pelbagai klasifikasi bagi strategi pembelajaran kosakata yang dimaklumkan sebelum ini. Walau bagaimanapun, strategi pembelajaran kosakata oleh Al-Shuairikh dipilih untuk kajian ini kerana Al-Shuairikh merupakan satu-satunya pengkaji yang mengklasifikasikan strategi pembelajaran kosakata untuk bahasa Arab sebagai bahasa asing. Kajian rintis ini terdiri daripada 3 objektif iaitu yang pertama, menentukan tahap kebolehpercayaan instrumen soal selidik yang akan digunakan dalam kajian sebenar melalui kaedah konsistensi dalaman. Yang kedua, mengenal pasti tahap penggunaan strategi pembelajaran kosakata dalam kalangan pelajar kajian rintis secara keseluruhan dan berdasarkan kategori. Yang ketiga, mengenal pasti 5 strategi pembelajaran kosakata yang paling kerap digunakan oleh pelajar berserta 5 strategi pembelajaran kosakata yang paling kurang digunakan oleh pelajar. Bahagian metodologi melibatkan sampel kajian yang terdiri daripada 30 orang pelajar iaitu 15 pelajar lelaki dan 15 pelajar perempuan. Instrumen kajian pula diadaptasi dan ubah suai daripada Al-Shuairikh 2001 dan instrumen ini terdiri daripada 7 konstruk dan 73 item. Memandangkan Al-Shuairikh menjalankan kajian di Arab Saudi, maka pengubahsuaian item perlu dilakukan untuk memastikan setiap item sesuai dengan konteks pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing di Malaysia. Setelah proses penyediaan instrumen selesai, proses kesahan dilakukan dengan melihat kepada kesahan kandungan dan kesahan muka. Kesahan kandungan melibatkan 3 orang pakar bidang yang menilai kesesuaian kandungan dan format soalan yang dikemukakan. Seterusnya, kesahan muka dilakukan melalui aktiviti kebolehbacaan bersama
sekumpulan pelajar. Mereka terdiri daripada 5 orang pelajar yang akan membantu pengesahan item soal selidik yang dikemukakan, sama ada mereka memahami ataupun tidak pada setiap item yang dikemukakan. Seterusnya, kebolehpercayaan soal selidik dijalankan melalui kajian rintis. Kajian rintis perlu dijalankan sebelum kajian sebenar bagi memastikan instrumen yang disediakan sesuai digunakan untuk kajian sebenar. Kajian rintis ini dijalankan untuk menilai ketekalan dalaman setiap item soal selidik secara keseluruhan dan berdasarkan konstruk menerusi bacaan nilai perkali alpha Cronbunch. Dapatan kajian ini dibahagikan kepada 2, iaitu analisis kebolehpercayaan instrumen dan analisis tahap penggunaan strategi pembelajaran kosakata dengan merujuk kepada tahap penggunaan strategi pembelajaran kosakata secara keseluruhan dan berdasarkan konstruk, 5 item strategi tertinggi dan 5 item strategi terendah. Kebolehpercayaan soal selidik ini adalah tinggi dengan bacaan nilai perkali kebolehpercayaan alpha Cronbunch bagi keseluruhan 73 item ialah sebanyak 0.96. Dengan merujuk kepada jadual 2, tahap penggunaan strategi pembelajaran kosakata pelajar berdasarkan konstruk maupun secara keseluruhan berada pada tahap sederhana. Strategi yang paling kerap digunakan oleh pelajar adalah strategi mengambil nota, manakala strategi yang paling kurang digunakan oleh pelajar ialah strategi metakognitif yang berada pada susunan ketujuh. Seterusnya, 5 item strategi tertinggi secara keseluruhan, kelima-limanya berada pada tahap tinggi, iaitu di kelas saya menulis makna perkataan baru hanya pada buku teks. Apabila menemui perkataan baru, saya menyemak maknanya dalam bahasa Melayu. Saya mencatat makna setiap perkataan dalam buku nota. Apabila saya tidak dapat bertanya kepada pensyarah sesuatu perkataan, saya akan bertanya kepada rakan dan saya mempelajari kosakata baru semasa mendengar pensyarah menggunakan bahasa Arab. Jadual 4, 5 item strategi terendah secara keseluruhan, 2 daripadanya berada pada tahap yang rendah, iaitu apabila saya menemui perkataan baru, saya akan bertanya kepada pensyarah perkataan Arab yang berlawanan, antonim. Dan yang kedua, apabila saya menemui perkataan baru, saya akan bertanya kepada pensyarah perkataan Arab yang seerti, iaitu sinonim. Dan 3 strategi terendah ini turut berada pada tahap sederhana, iaitu apabila saya menghafal perkataan baru, saya menghubungkannya dengan perkataan berlawanan, antonim. Saya menggunakan kamus bahasa Arab ke bahasa Inggeris atau sebaliknya, bahasa Inggeris bahasa Arab untuk mencari makna perkataan baru. Dan akhirnya, untuk menghafal perkataan baru, saya menuliskannya pada satu sisi kad dan menerangkan maknanya di sisi belakang seperti flashcard. Kelima-lima strategi ini paling kurang digunakan oleh pelajar. Berdasarkan dapatan ini, nilai kebolehpercayaan yang tinggi menunjukkan instrumen kajian ini sesuai digunakan untuk kajian sebenar. Penggunaan strategi yang berada pada tahap sederhana berdasarkan konstruk maupun secara keseluruhan menunjukkan pelajar masih tidak mempelbagaikan aktiviti pembelajaran untuk membantu penguasaan kosakata bahasa Arab. Selain itu, kecenderungan strategi belajar yang berbeza antara pelajar boleh dianggarkan disebabkan faktor latar belakang pengalaman pembelajaran yang berbeza, kaedah pengajaran guru ataupun penumpuan pelajar pada objektif pembelajaran yang berbeza. Strategi mengambil nota didapati paling kerap digunakan oleh pelajar. Nampaknya pelajar cenderung mencatat pada buku teks sahaja semasa pengajaran guru. Buku nota pula didapati kebiasaannya digunakan di luar waktu kelas. Bagi strategi yang paling kurang digunakan oleh pelajar, iaitu strategi metakognitif pula, menunjukkan pelajar kurang merancang, mengatur dan menilai keberkesanan proses pembelajaran kosakata secara kendiri. Sebagai kesimpulan, pelajar nampaknya lebih cenderung kepada penggunaan strategi yang mudah dan tidak memerlukan usaha yang banyak. Justeru, pendedahan penggunaan strategi yang efektif perlu diperluaskan supaya dapat membantu pelajar memilih strategi yang lebih berkesan
dan menjadikan mereka lebih berdikari dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Selain daripada itu, pelajar juga perlu dilatih dari semasa ke semasa mengenai penggunaan strategi pembelajaran kosakata yang berkesan sama ada melalui perkongsian guru maupun rakan pelajar yang lain. Akhir sekali, instrumen yang digunakan dalam kajian ini juga boleh dijadikan panduan untuk rujukan pelajar mengetahui penggunaan strategi tertentu dan untuk mengkaji strategi pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing di Malaysia. Sekian dahulu dari saya. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.